Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita nak membincangkan tajuk masa dan waktu untuk operasi darab melibatkan unit masa. Okey, jadi boleh rujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 160. Okey, kita akan bincangkan beberapa soalan daripada muka surat 160 ni. Okey, sebelum ni kita dah bincang tambah tolak. Okey, kali ni nak bincang untuk operasi darab. Saya walaupun tambah tolak saya guna bentuk T. Okey, darab pun saya akan guna bentuk T juga. Okey, so saya mula bincang soalan A dululah. Okey, dia melibatkan hari dan jam. Jadi macam tambah tolak lah. Saya akan buat T hari jam. Okey, 4 hari 6 jam. Okey, dia nak darab dengan 3. Okey, 3 tu nanti kita letak ke bawah. So, 4 hari 6 jam darab 3. 3 ni kita tumpang lah dekat sini. Sebab biasa kan kalau kita darab nombor bulat pun kita letak di sebelah kanan kan. Okey, so ni kita masukkan dekat sini. Okey, kita darab lah macam biasa. Tapi dalam rumah dia. Okey, dalam rumah dia tu maksudnya kalau jam ni dalam ni je. Dalam lingkungan ni. Jangan pindah sebelah. Okey, contoh 6 darab 3 ialah 18. So, saya tulis 18 dekat sini. Saya tak gerakkan satu ni ke sebelah kiri. Tak masuk rumah lain. Dia ialah rumah jam. So, 6 darab 3, 18. 18 tu dalam rumah jam. Okey, seterusnya, kita tengok ni pula. Okey, 4 darab 3. 4 darab 3 ialah 12. So, dapat 12 hari, 18 jam. Okay, sebelum kita nak finalize dia punya jawapan dekat sini, ingat balik hubungan antara unit hari dan jam. Satu hari bersamaan 24 jam. Okey, dekat sini ada 18 jam. 18 jam ni dah cukup atau belum satu hari? Okey, belum cukup satu hari. Jadi jawapan untuk soalan A ialah 12 hari 18 jam. Okey, itu jawapan dia. Okey, kita terus pergi pada soalan seterusnya. Saya pilih untuk bincangkan soalan D. Okey, soalan D melibatkan abad dan tahun. Okey, sama juga saya akan buat bentuk T. Okey, abad, tahun. Satu abad berapa tahun? Kena ingat. Dalam video saya sebelum ni saya ada terangkan macam mana kita nak hafal abad dekad tu berapa tahun. Okey, saya terangkan sekejap. Okey, dekad kita nak tahu dia berapa tahun. Okey, kita tengok bilangan A dia. Dalam dekad ada satu je A. So ada satu je sifar. 10 tahun. Okey, dalam abad ada berapa A? Ada 2 A. 1, 2. Jadi ada 2 sifar. 100 tahun. Okay, ni biasa saya terangkan pada murid saya lah. Macam mana tak nak bagi keliru. Okey, kita sambung balik pada soalan D. Abad tadi. 4 abad 6 tahun. Okey, saya masukkan 4 abad 6 tahun. Darab dengan 9. So, saya tumpangkan 9 dulu kat sini. Sebab kita nak jalankan operasi darab. So, 6 darab 9 ialah 54. 4 darab 9 ialah 36. 36. Jawapan dia 36 abad 54 tahun. Belum cukup satu abad ni. Jadi dia 54 tahun je. Jawapan nak dalam abad dan tahun. Jadi inilah jawapan akhir dia. 36 abad 54 tahun. Okey, unit lah apa-apa pun dia beri pada awak. Hari, jam, minggu, hari, tahun, bulan, abad, dekad sekalipun. Konsep dia dekat sini ialah darab. Okey, bila awak tahu mendarab dan awak tahu hubungan antara unit, soalan ni datanglah rupa dia macam mana pun, insya-Allah awak boleh jawab. Okey,
Datanglah macam mana nombor besar sekalipun, awak boleh jawab kalau awak memang faham. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Kita bincang lagi beberapa soalan. Okey, kita tengok soalan. Kita bincang soalan F. Sebab jawapan dia nak minggu je. Okey, so kita tengok F. Okey, F melibatkan minggu dan hari. So, saya akan buat T, minggu, hari. Unit yang lebih besar berada di sebelah kiri. Minggu, hari. So, 8 minggu, 9 hari. Darab dengan 7. Okay, so, kita nak mendarab. Okay, 9 darab 7, 63. Kalau hafal sifir, cepatlah awak darab. Kalau tak hafal sifir, satu-satu nak kena kira sifir 7 tu. Okay. 8 darab 7, 56. Okay, dan kita tengok dekat sini, jawapan dia nak dalam minggu sahaja. Okay, awak dah tahu, satu minggu ada 7 hari. So, dekat sini ada 63. 63 ni memang lebih banyak. Apa kita nak buat? Kita nak buanglah dia daripada rumah hari. Okey, bagi yang tak hafal sifir, mungkin awak tak nampak 63 dengan 7 ni apa hubungan dia. Tak nampak ni. Okey, jadi kita tolak satu persatu. Okey, tolak 7 tambah 1. 13 tolak 7. 6. 5. Ni tambah 1. 57. Okey, boleh tolak lagi. Tolak lagi 7, tambah lagi 1. 49, 58. Okey, boleh lagi tolak. So, tolak lagi 7, tambah lagi 1. 42, 59. Okey, dan seterusnya sampailah habis rumah hari ni. Okey, tapi sekiranya awak hafal sifir, sebenarnya daripada atas ni pun awak dah nampak. Okey, saya buat separuh je kat sini. Okey, 56, 63. Sebab dia nak jawapan dalam minggu je kan. Okey. 63 dengan 7. Apa hubungan dia? 63 kita terus boleh tolak 63. Tambah berapa? Tambah 9. 9 darab 7 ialah 63. Okey, jadi dekat sini, awak terus dapat jawapan akhir dia. 65 minggu. Okey, tapi kalau tak hafal sifir, panjanglah jalan kerja yang awak kena buat. Ni banyak lagi ni, nak kena tolak 7 tambah 1, tolak 7 tambah 1. Okey, kalau awak tak nak tolak 7 pun, tak apa, awak nak tolak 14 pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting awak faham. Awak tahu nak jawab dia. Cuma dia rugi masa lah. Tu je. Okay, dia rugi masa je. Okay, jawapan tak salah. Okay, so kita tolak 14 lah kata nak tolak 14. Awak tambah. Bila tolak 14 kat sini tambah 2. Sebab 14 hari sama dengan 2 minggu. Jadi kita tolak 14. Okay, dapatkan jawapan. 13 tolak 4, 9. 5 tolak 1, 49. Okey, 58. Tolak lagi 14. Tambah lagi 2. Okey, dekat sini 5, 35. Dan sini dah 60. Okey, tolak lagi 14. Tambah lagi 2. Sini dah jadi 21. Sini 62. Okey, awak boleh sambung seterusnya. Tengok, dapat sama tak jawapan? Okey, tolak 14. Tambah 2. 64. Boleh lagi tolak. Tolak 7. Tambah 1. Dan akhirnya kita dapat jawapan yang sama. 65 minggu. Okey, ini semua bergantung pada awak. Kalau awak hafal sifir dan awak boleh relate sifir tu, pendeklah jalan kerja awak. Okey, so jawapan dia tak salah. Okey, cuma mungkin rugi masa sikit. Kita bincang soalan seterusnya. Saya nak bincang soalan H. Okey, saya bincang soalan H. Dekad dan tahun. Okey, dekad
tahun. 8 dekad 9 tahun. Darab 11. Okey, kita nak darab dengan 11. Okey, 9 darab 11, 99. 8 darab 11, 88. Okey, tengok. H nak jawapan dalam dekad dan tahun. Okey, sebelum kita nak beri jawapan akhir kita, kita tengok balik apa hubungan antara dekad dan tahun. Satu dekad ialah 10 tahun. So, dekat sini ada 99 tahun. 99 tahun ni dah lebih daripada satu dekad. So, apa kita nak buat? Kita kena tolak dan tambah. Tolak dekat tahun, tambah dekat dekad. Okay. Disebabkan dia satu dekad 10 tahun, awak boleh je nak buat tolak 10 tambah 1. Okey, 89. 89. Tolak 10 tambah 1. Boleh, tapi dia akan jadi panjang. Macam soalan F tadi yang kita bincang tadi. Okey, jadi cara ringkas dia, sifar 10 lah. Sifar 10. Apa darab 10? Yang awak rasa cukup-cukup dengan 99 ni. Okey, 9 darab 10, 90. Jadi, tolak 90 tambah 9. Tolak 90 tambah 9. Kita tak tambah 1 sebab 90 tahun ni sama dengan 9 dekad. Okey, jadi jawapan dia 9 sifar. Dia nak jawapan dekad dan tahun. Jadi jawapan dia 97 dekad 9 tahun. Okey. Jawapan akhir tu yang penting yang awak kena tengok balik. Okey, sekarang kita tengok soalan 2. Darabkan 8 dengan 2 minggu 1 hari. Okey, ni macam biasa je. Cuma dia dalam bentuk ayat. Okey, sebab dia dalam bentuk ayat je jadi mungkin nampak susah sikit. Darabkan 8 dengan 2 minggu 1 hari. So, buatlah minggu dan hari. Minggu, hari. 2 minggu 1 hari. Darab dengan 8. Okey, jawapan nak dalam minggu dan hari. Jadi, tak ada masalah. Okey, B pula. 12 dekad 7 tahun. Darab dengan 4. Okey, jadi, buat bentuk T. Unit apa? Dekad. Tahun. Apa soalan dia? 12 dekad 7 tahun. Darab dengan 4. Macam ni je. Dan jawapan dia pun nak dalam dekad dan tahun. Jawapan akhir tu yang sebenarnya yang penting. Kalau awak tak tukar unit dia ikut apa yang kehendak soalan, salah juga. Awak tak akan nak, maksudnya pengiraan awak tak lengkap lah. Okey, rugilah dekat situ. Okey, so ini saja soalan yang saya akan bincang untuk operasi darab melibatkan unit masa. Saya harap dapatlah awak faham sikit sebanyak. Kalau masih lagi tak faham, mungkin boleh rujuk ada contoh daripada buku teks. Ataupun boleh refer pada video-video lain. Saya rasa banyak video dalam YouTube ni. Okey, so itu saja untuk operasi darab unit masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.